Kembali lagi bersama Cikgu Asma dalam RBT tingkatan 2. Hari ini cikgu akan terangkan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Baik, untuk mereka bentuk makanan, kita melalui pelbagai proses dan setiap proses ataupun kaedah pembuatannya, kita memerlukan alatan dan perkakasan yang memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita lah. Okey. Alatan dan perkakasan yang kita gunakan mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu yang kita dapat gunakan di dalam setiap proses penyediaan reka bentuk makanan. Baik, kita tengok apa itu maksud alatan. Alatan ialah perkakasan yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu makanan. Okey, terdapat 4 jenis alatan, iaitu alatan memotong, alatan membentuk, alatan menghias dan alatan menghidang. Kita tengok satu persatu. Okey, kamu boleh merujuk buku teks muka surat 150 hingga 153. Okey, cikgu akan terangkan alatan memotong satu persatu. Okey, alatan yang pertama iaitu pisau tukang masak. Okey, pisau ni setiap rumah kita ada. Mak-mak guna untuk memotong lah. Sebab dia pelbagai guna. Dia boleh memotong makanan, memotong semua jenis bahan makanan dapat dipotong menggunakan pisau ni. Kemudian mata pisau diperbuat daripada keluli tahan karat. Bentuk pisau ini rata dan melengkung di bahagian hujung matanya. Okey, boleh tengok di dapur rumah kita mesti ada satu pisau ini. Kita panggil pisau tukang masak. Pisau ni dia sedang, sederhana saja. Jadi kita boleh guna pelbagai lah. Okey, kemudian yang kedua kita ada pisau bergerigi. Okey, digunakan untuk memudahkan memotong bahan makanan yang lembut namun mempunyai permukaan kulit yang keras. Bentuk pisau ini panjang, mendatar dan mempunyai mata yang bergerigi. Selalunya pisau ni kita potong roti lah. Okey, seterusnya pisau penyisih. Okey, penyisih ni maksudnya kita nak pisahkan daging daripada tulang. Kemudian kita boleh buang urat sebab ujung mata pisau dia macam tajam tirus. Kita boleh congkir urat-urat yang berada di daging. Kemudian di udang. Kemudian kita boleh buang lemak-lemak pada daging dan juga kita memisahkan isi ikan daripada tulang dia. Okey, mudahlah sebab dia berbentuk tirus. Kemudian pisau ini mempunyai bentuk bilah yang melengkung dan mengecil di bahagian hujung. Okey, seterusnya kita tengok pisau paring digunakan untuk memotong buah-buahan. Okey, sayur-sayuran, keju dan mengupas bawang. Memiliki bentuk yang sama dengan pisau tukang masak tadi, tetapi ukuran dia lebih kecil lah. Mata dia pendek sikit. Kemudian mata pisau ini berbentuk melengkung di bahagian hujung. Okey, seterusnya kita ada pisau bulan sabit. Kalau kamu tengok dia melengkung berbentuk bulan sabit lah. Digunakan untuk memotong halus herba dan sayur-sayuran lain. Pisau ini diperbuat daripada keluli tahan karat. Pisau ini berbentuk melengkung seperti bulan sabit serta mempunyai 2 pemegang. Okey, dia ni kegunaan dia untuk mencincang lah nak bagi jadi halus. Kita nak potong dia bagi jadi halus dan cincang. Okey, kemudian cara dia kita pegang di dua belah kiri dan kanan. Pemegang tu dengan kanan kiri dengan tangan kanan dan tangan kiri kita. Kemudian kita akan memotong dengan cara macam kita menjongkit-jongkitkan dia lah. Supaya makanan tadi, sayur-sayuran tadi tu akan menjadi potongan yang lebih kecil. Okey, dan yang terakhir adalah pisau pengupas.
Okey, pisau pengupas ni semua orang boleh tengok. Dia digunakan untuk membuang kulit sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebih mudahlah daripada kita nak guna pisau tukang masak tadi, ataupun satu lagi pisau paring yang lebih kecil sikit tu kan. Okey, kita boleh guna yang ni. Pisau ini mudah digunakan kerana kecil dan ringan. Bentuk matanya seperti pisau pencukur. Okey, kenapa dia senang kita guna untuk potong sayuran dan buah-buahan? Sebab dia dah ada ukuran macam nipis sikit lah. Kalau kita kupas kulit buah tu, tak ada lah terbuang isi dia yang banyak. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya, alatan membentuk dan mengukir muka surat, buku teks muka surat 151. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Kita tengok yang pertama, pisau ukir. Okey, pisau ukir ni pendek saja, dia digunakan untuk mengukir buah-buahan dan sayur-sayuran. Pisau ini ringan dan bersaiz kecil. Bentuknya kecil, pendek dan melengkung serta mempunyai bentuk yang pelbagai lah. Dia muncung tirus dia supaya kita dapat masukkan pisau kita tu nak tikam ke dalam buah-buahan kita untuk gubah lah. Contohnya buah temikai, kita nak gubah menjadi sekuntum bunga yang cantik. Okey, jadi kita guna yang ni lah, pisau ni untuk kita ukir supaya kita boleh buang sikit-sikit. Okey, seterusnya kita ada pisau tening. Digunakan untuk membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Pisau ini bersaiz kecil dan ringan. Bentuk pisau ataupun bentuk bilah pisau ini dia melengkung. Okey, kita nak buang kulit lah. Kemudian kita ada perisian skop. Maksudnya kita ada skop ni, dia ada macam spoon lah ujung dia tu. Kita boleh mencedok. Okey, kemudian digunakan untuk mendapatkan bentuk bulat pada makanan. Okey, kalau kita tengok benda ni selalunya kita nak cedok aiskrim nak letak kat kon. Okey, jadi yang ni kita ada alatan untuk mengukir ni, membentuk ni, untuk ambil buah-buahan dalam bentuk bulatan ataupun sayuran untuk kita buat hiasan lah. Kemudian pisau ini parisian ini ringan dan terdapat dalam pelbagai saiz. Ada besar dan ada kecil. Okey, seterusnya kita tengok penerap. Okey, kalau kita kata yang ni selalu kita panggil acuan kek dengan acuan kuih. Okey, yang ni digunakan untuk membentuk dough, sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan. Ringan dan diperbuat daripada keluli lembut tahan karat. Kemudian dia mempunyai pelbagai bentuk dan saiz. Jadi kita tekap saja dekat bahan mentah kita tu lah. Contohnya sayuran ataupun buah-buahan ataupun tepung. Kita nak buat kuih tu kan, kita tekap saja. Pilih bentuk yang kita suka, kita tekap. Okey, jadi dia akan makanan tadi akan membentuk seperti penerap kita lah. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan alatan menghias. Okey, alatan menghias ni adalah untuk mencantikkanlah reka bentuk kita. Okey, menghias alatan menghias juga merupakan komponen penting untuk memberikan rupa bentuk yang menarik pada setiap reka bentuk makanan. Kebanyakan alatan menghias merupakan alatan yang digunakan untuk kerja-kerja menghias makanan jenis pastry dan kek. Selalunya untuk menghias ni dia lebih kepada kek dan juga pastry lah. Biskut-biskut pun boleh. Okey, jadi kita ada pisau pelepah yang kita boleh meratakan krim, meratakan mentega. Okey, kemudian kita ada redai kek untuk kita letak kek atas tu. Dan satu lagi meja pemutar kek, kita nak letak atas tu untuk kek kita letak atas meja ni, dan kita boleh pusing kek kita untuk kita membuat
hiasan lah, ukiran dan sebagainya. Okey, seterusnya kita ada bag icing untuk kita letak di dalam tu icing kita untuk menghasilkan hiasan dan juga tiup icing lah. Okey. Seterusnya kita tengok alatan menghidang. Okey, alatan menghidang. Bekas menghidang bagi reka bentuk susunan makanan di dalam pinggan memerlukan peralatan menghidang yang bersesuaian dengan jenis reka bentuk makanan yang direka. Okey, makanan yang kita hias tadi tu kita boleh gunakan alatan untuk kita hias di atas dia lah makanan tadi tu. Okey, contohnya pinggan, lepas tu kita ada pot, kita ada bekas-bekas plastik yang cantik. Kemudian kita ada apa lagi ya? Buluh. Kita ada bekas-bekas tupperware dan sebagainya lah, kita boleh hidang di dalam tu. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah perkakasan. Okey. Perkakasan ni digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja, nak percepatkan kerja kita dengan teknologi yang telah direka lah. Kemudian membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk selain dapat menjimatkan masa dan tenaga. Okey, kita tengok satu persatu sebab banyaklah ni lebih kurang yang ada di dalam buku kita. Yang pertama kita kata kita ada pengisar pelbagai guna ataupun kita panggil blender. Okey, kita ada blender kecil, blender cili, blender untuk buat jus dan sebagainya. Okey, lalunya pengisar ni digunakan untuk mengisar pelbagai jenis makanan, lebih menjimatkan masa dan tenaga untuk melakukan pengisaran. Okey, kita boleh kisar dan kita boleh buat kerja lain tertinggal sekejap pun boleh. Okey, kemudian kita tengok di bawah kita ada mesin pengisar jus buah-buahan. Okey, mesin pengisar jus buah-buahan ni kita gunakan dia untuk kita buat jus lah daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sama juga dengan blender yang atas tu lah, berbagai kisar pun sama saja fungsi dia. Okey, kemudian kita ada periuk nasi elektrik. Okey, yang ni kebanyakan rumah dah ada, mudah digunakan untuk memasak nasi, dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kita basuh nasi, kita plug on. Okey, kita tinggal kat situ, kita boleh buat kerja lain, dia masak sendiri dia saja. Okey, kemudian kita ada ketuhar elektrik. Oven lah digunakan untuk membakar makanan, lebih menjimatkan masa dan tenaga. Okey, kita boleh bakar ayam, ikan dan sebagainya. Seterusnya kita ada pengadun roti. Okey, kita nak uli dough untuk buat roti. Kalau zaman dulu manual, kita buat dengan tangan, tapi sekarang dah ada teknologi. Okey, kita boleh beli pengadun roti ni, kita letaklah ikut sukatan dia, dia akan adunkan adunan roti dan boleh terus kita ambil, kita bakar lah, dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kemudian kita ada mesin pengadun. Okey, mixer lah, digunakan untuk mengadun semua jenis adunan untuk membuat kek, biskut, roti, mi dan pasta. Okey, kemudian membantu mempercepatkan proses mengadun bahan. Okey, tak payah kita nak kacau banyak-banyak. Kita hanya gunakan mixer ni. Kemudian tekstur adunan lebih cantik dan lembut. Okey. Seterusnya kita ada pengukus elektrik. Digunakan untuk mengukus makanan. Kemudian kebersihan makanan menggunakan pengukus elektrik lebih terjamin, jangka masa memasak lebih pendek. Kita ada pengukus, kita letak dekat dapur gas, tapi dia lambat lah. Okey, jadi yang ni lebih cepat. Sama je fungsi dia. Okey, seterusnya kita ada ketuhar gelombang mikro.
Okey, iaitu kita gunakan dia untuk memasak makanan yang pelbagai dengan menggunakan ketuhar gelombang mikro. Masa memasak menjadi lebih singkat. Kemudian satu lagi, kita boleh memanaskan makanan yang sejuk. Selalunya kita guna waktu bulan puasa, bangun untuk bersahur. Okey, kita boleh panaskan makanan kita tadi untuk kita bersahur. Okey. Baik, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.